Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya Farazia binti Alistin akan membuat demonstrasi ataupun cara penggunaan bahan bantu mengajar yang telah dibina berdasarkan kepada rancangan pengajaran individu. Okey, untuk pendidikan moral, nilai yang ingin diajar ialah nilai tanggungjawab dan tajuk ialah tanggungjawab sebagai anggota masyarakat. Okey, ini untuk adalah murid MBK tahun 5. Okey. Untuk slide ni saya akan menggunakan kaedah berasaskan teknologi iaitu menggunakan PowerPoint lah untuk menunjukkan kepada murid slide ni di hadapan murid tersebut, di hadapan murid MBK tersebut, dan saya akan menunjukkanlah apa itu tanggungjawab, apa itu nilai tanggungjawab dan apa nilai yang tidak bertanggung dan tidak bertanggungjawab. Jadi saya akan menerangkan tentang cikgu lah, guru akan menerangkan tentang apa itu tanggungjawab sebenarnya. Okay, berdasarkan kepada slide ni di hadapan murid tersebut MBK, murid MBK. Okey, seterusnya murid MBK yang slow learner ni ataupun murid yang lembam ini, dia tidak dapat berfikir secara abstrak. Jadi kita kena menggunakan bahan yang nampak ataupun konkret. Jadi saya menggunakan kaedah visual untuk menarik untuk supaya murid MBK slow learner tersebut dapat memahami apa yang hendak disampaikan, apakah perbuatan tersebut. Contohnya membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Itu merupakan salah satu contoh perbuatan bertanggungjawab. Okey, begitu juga next saya akan menunjukkan sekurang-kurangnya 4 lah perbuatan yang bertanggungjawab. Okey, gambar yang kedua pula iaitu mengikuti aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Okey, saya akan tunjukkan gambar-gambar tersebut. Sama juga menjaga kemudahan awam dengan baik, contohnya taman permainan. Okey, dan juga menjaga alam sekitar dengan baik seperti menanam pokok. Jadi berikut merupakan antara gambar-gambar lah yang akan ditunjukkan di hadapan MBK slow learner tersebut supaya mereka lebih memahami. Dan seterusnya adalah guru akan memberi contoh perbuatan yang tidak bertanggungjawab seperti membuang sampah merata-rata tempat, merosakkan telefon awam, serta mencemarkan alam sekitar. Jadinya itu sahajalah gambar-gambar yang ditunjukkan kepada MBK tersebut. Dan seterusnya, aktiviti yang seterusnya adalah untuk menguji tahap kepahaman MBK tersebut terhadap gambar-gambar tersebut. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Nearpod. Baiklah, seterusnya iaitu menggunakan aplikasi Nearpod, iaitu pada fasa penerokaan juga, di mana saya akan membuka aplikasi Nearpod yang saya telah, dan ada kuis dalam tu untuk menguji kefahaman murid tersebut lah. Murid tersebut perlu padankan kuis, padankan gambar dengan perkataan tersebut menggunakan laptop. Jadi saya akan tunjukkan. Untuk aktiviti Nearpod pula, saya akan memberikan pautan Nearpod ataupun menunjukkan sahajalah melalui laptop ini dan join lesson. Baiklah, okey. Untuk aktiviti ni dia untuk menguji tahap kefahaman murid berkaitan dengan PowerPoint yang telah disediakan tadi itulah. Dan murid perlu menyuai padankan gambar dengan perkataan tadi. Perkataan ni sama sahaja seperti yang terdapat dalam PowerPoint tadi. Jadi contohnya, okey, murid akan tekan gambar ini. Contohnya ini perbuatan apa? Membuang sampah. Okey, sama. Okey, betul. Dan seterusnya, ni apa? Bergotong royong. Betul. Dan juga yang ni adalah untuk menjaga kehijauan alam sekitar seperti yang tertera dalam PowerPoint. Dan juga terakhir iaitu menjaga taman permainan dengan baik. Okey, maksudnya ini akan menunjukkan murid berjaya lah untuk menjawab. Tapi dalam ni objektif dia ialah sekurang-kurangnya murid dapat menjawab dua dapat mengenali dua sifat bertanggungjawab tu. Dapat kenal gambar dia dengan penerangan dia. Untuk aktiviti seterusnya iaitu murid akan diberikan kad manila ni, MBK akan diberikan kad manila dan juga gambar-gambar kaitan dengan sifat bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Sebab ini telah dipelajari berdasarkan kepada PowerPoint tadi. Jadi murid perlu mengkategorikan gambar-gambar ini adakah ia sifat bertanggungjawab ataupun tidak. Jadi mereka perlu menampal menggunakan gam akan disediakan, menampal menggunakan gam sifat-sifat yang tidak bertanggungjawab. Contohnya
mengkategorikan sifat bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Jadi berdasarkan kepada aktiviti ini, sekurang-kurangnya murid boleh menyuai padankan dengan betul, mengkategorikan gambar-gambar tersebut dengan betul, sekurang-kurangnya satu sifat bertanggungjawab dan satu sifat tidak bertanggungjawab. BBM yang telah dihasilkan adalah untuk murid MBK, slow learner atau murid yang lebam, di mana dia tidak boleh berfikir secara abstrak. Kalau murid-murid biasa untuk tahun 5, mereka dah boleh akan mempelajari tentang kepentingan bertanggungjawab, tentang apa perasaan bila bertanggungjawab. Tapi untuk murid MBK ni, guru akan memfokuskanlah untuk dia kenal dulu apa itu sifat bertanggungjawab dan apa contoh-contoh perbuatan bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya murid dapat mengenal pastilah, dapat menyenaraikan dua sifat bertanggungjawab macam tu. Jadi itu sahaja untuk untuk bahan bantu mengajar tersebut. Sekian, terima kasih.